Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insya-Allah hari ini kita akan mempelajari tajuk sirah, pelajaran pertama yang bertajuk Tahun Duka Cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, marilah sama-sama kita perhatikan mengapakah tahun tersebut dinamakan sebagai Tahun Duka Cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tahun tersebut dikenali sebagai Tahun Duka Cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana tahun tersebut merupakan tahun yang amat menyedihkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun tersebut berlaku pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun tersebut dinamakan sebagai tahun duka cita kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kehilangan dua insan yang amat penting, amat dikasihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama bapa saudaranya bernama Abu Talib dan isterinya yang bernama Sayyidatina Khadijah. Yang pertama sekali, bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. Jadi selepas kewafatan datuk baginda sallallahu alaihi wasallam bernama Abdul Muttalib, maka Nabi dijaga oleh bapa saudaranya bernama Abu Talib. Dan Abu Talib ni sangat menyayangi baginda, sentiasa membela dan melindungi Nabi daripada ancaman orang Quraisy. Dan Abu Talib ni dihormati dan disegani orang Arab, bangsa Arab, dan menyebabkan orang kafir Quraisy tidak berani untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib meninggal dunia ketika berumur 80 tahun, dan apa yang membuatkan Nabi sedih kerana Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahawa ketika Abu Talib dalam keadaan nazak, Nabi Muhammad menyeru untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi pada ketika itu Abu Jahal juga turut berada di sisi Abu Talib dan menghasut Abu Talib supaya tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka. Lalu akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad merasa amat sedih dengan peristiwa tersebut. Lalu turunlah ayat surah Al-Qasas ayat 56 yang bermaksud, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberikan hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi Allah jualah yang berkuasa yang memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan dialah jua yang mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Seterusnya kita lihat pada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Jadi seperti yang telah kita pelajari pada pelajaran yang lepas, Sayyidatina Khadijah merupakan seorang isteri yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa menyokong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasa memberi dorongan, memberi semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya berkorban apa sahaja termasuk harta dan nyawa. Sayyidatina Khadijah meninggal dunia pada usia 65 tahun pada bulan Ramadan, iaitu 3 tahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah orang Islam ke kota Madinah.
Jadi kesan ataupun rentetan daripada meninggalnya dua orang insan yang paling Rasulullah sayang menyebabkan orang kafir Quraisy semakin hebat dan berani menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semasa hayatnya Abu Talib, bapa saudara Nabi, orang kafir tidak berani untuk menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah perginya Abu Talib, maka orang kafir Quraisy mengambil kesempatan dan mengancam Nabi Muhammad dalam usaha dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semakin hebat. Jadi bagi mengurangkan rasa sedih baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif untuk berdakwah dan untuk mendapatkan bantuan. Yang seperti mana kita ketahui, pada tahun tersebut orang Islam telah dipulaukan oleh musyrikin Quraisy, iaitu dari segi hartanya, dari segi jual belinya. Maka orang Islam susah untuk mendapat perlindungan, susah untuk mendapat makanan. Maka Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah. Moga-moga ada yang menerima dakwah dan moga-moga orang yang di negeri Taif dapat membantu orang Islam yang ditindas. Namun baginda mendapat layanan yang lebih buruk serta dihalau dengan batu dan cacian. Setelah baginda berdakwah kepada masyarakat di Taif, malah masyarakat di Taif mengancam Nabi dengan ancaman-ancaman, dengan ejekan-ejekan. Tidak kurang daripada itu, mereka menyuruh anak-anak kecil, hamba-hamba untuk menghalau Nabi dengan membaling batu, sehingga mana dikatakan bahawa Nabi Muhammad SAW cedera hingga membasahkan kedua selipar baginda SAW. Begitulah yang dinamakan sebagai tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi rasanya setakat itu saja untuk kelas kita pada hari ini. InsyaAllah semoga adik-adik dapat mengambil iktibar dan pelajaran daripada pelajaran hari ini. Semoga berjumpa lagi di pelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.